أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla kurnia dan bekalkan buat kita malam hari penuh barakah ni, dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga dengan kesungguhan dan kesanggupan ini Allah Taala hadiahkan buat kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tanpa kita buang masa, kita terus kepada buku tajwid kita untuk sama-sama kita mengulang kaji dan juga menyambung pelajaran yang telah kita berhenti pada pertemuan yang sudah. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke. Oh, buku saya ni dia ni kan. Ni baru kot. Kita sampai mat apa? Itu hari kita dah sentuh mat badal kan? Amanu, iti, utu dah kan? So mat lazim dah ke belum? Mat lazim belum. Okey, tak apa. Saya rasa isinya sama saja, cuma kedudukan saja berbeza. Jadi masing-masing tolong buka bahagian mat lazim. Okey, mat lazim ataupun kita sendiri pun tahu lazim itu dari sudut bahasa Melayunya pun disebut sebagai kelaziman, kebiasaan dan pasti. Baik, kita tengok mad lazim. Cuba sebut mad lazim. Tayyib. Selepas huruf mad, terdapat huruf bertanda sukun asli wujud di kala bacaan bersambung atau berhenti bacaan di atasnya. Yakni tanda sukun ini sebagai sebab bacaan mad lazim dalam dua keadaan. Dan kerana semua ulama qurra bersepakat ia lazim dibaca dengan qadar mad 6 harakat, maka dia pun dinamakan mad lazim. Baik, nanti kita akan tengoklah dia punya kaedah dia, macam mana yang dinamakan mad lazim tersebut. Tapi untuk poin yang kita nak kena tahu, asal jumpa mad lazim, dia tak ada diskaun. Dia kena baca berapa harakat? 6 harakat. Nanti kita akan sentuh nantilah. Baik. Mad lazim ini terpecah kepada dua bahagian. Satunya mad lazim kalimi, satu lagi mad lazim harfi. Dan setiap bahagian ini mengandungi dua bahagian kecil sebagaimana berikut. Jadi saya nak semua sedia maklum, bila disebut kalimi, maksud dia kalimah. Kalimah artinya dalam bahasa Melayu adalah perkataan. So, mad lazim yang ada kena-mengena dengan perkataan. Satu lagi, mad lazim harfi, hanyalah huruf. Itu yang nanti kita tengok, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Dia tak difahami. Dan dia adalah huruf-huruf yang muqatta'ah, yang dicantum-cantumkan menjadi satu ayat. Okey. Jom kita lihat pada mad lazim kalimi yang pertama ini. Cuba sebut mad lazim kalimi. So ataupun maddun lazimun kalimiyun. Cuba sebut. Dia bukan lazimun, lazimun kalimiyun. Okey. So mad lazim kalimi ni telah kita sebutkan tadi. Cara nak ingat dia senang, kalimah, perkataan, dia terpecah kepada dua. Satunya mad lazim kalimi mutsaqqal, satu lagi mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, boleh tulis dekat situ mad lazim kalimi mutsaqqal maksud dia berat. Mutsaqqal tu maksud dia thaqil. Thaqil ni benda berat. Khafif, dia ringan. So dekat situ mad lazim kalimi mukhaffaf yang diringankan. Ataupun mad lazim ringan lah. Nanti kita tengok contoh-contoh dia pula. Baik, kita tengok pula yang kedua mad lazim harfi ataupun disebut sebagai huruf-huruf saja tadi. Yang pertama mad lazim harfi mutsaqqal dan yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Sama juga, ada mad lazim huruf-huruf yang berat, ada mad lazim huruf-huruf yang ringan. Jom kita tengok contoh-contohnya. Contoh-contoh mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Yang pertama, cuba kita sebut sama-sama. Al-haqqah. Okey, yang kedua ad-dawab. Tusyaqquna. 'Tushaquna. 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 'Tushaquna.
Okey. Saya minta maaf lah. Tadi ada tempat yang saya wakaf, ada tempat yang saya bariskan. Tapi still, yang kita nak nampakkan adalah pada panjangnya. Al-Haqqah itu tak boleh dibaca berapa? 4 atau 5 atau ke bawah. So, dia mesti kena baca 6. Cara kita nak kenal mat lazim kalimi muthaqqal ini, lepas tanda mat itu, alamatul mat yang kita kata macam bulu kening tu, selepas dia ada huruf yang bertanda sabdu. Tengok semua huruf dekat situ. Lepas sahaja alamatul mat semua ada sabdu. Samalah macam waladdallin. Itu mukhaffaf ke muthaqqal? Okey, kena ingat dalam Quran ada satu je mukhaffaf. Yang kat sebelah dia tu. Saya tengok sebelah dia. Al-ana. Sebut-sebut. Ini je mat lazim mukhaffaf, kalimi mukhaffaf. Boleh tak? Jadi al-ana ni, kenapa dia nama dia mukhaffaf? Kita tengok cara nak kenal dia. Selepas tanda mat dia bukan sabdu, dia tanda apa? Sukun. Sebab tu dia jadi mukhaffaf. Dia tak menekan macam tadi tu tusyaquna, nak kena tekan. Qasyaquna. So saya nak kita semua sedia maklum. Tadi saya ada kelas dekat Kak Puchong. Lepas tu once kita ajar benda-benda macam ni secara rambang sahaja, maka ada di kalangan mereka yang confuse. Kita dah sebut tadi contoh dia al-haqqah ataupun al-ana ni kan, mukhaffaf ni kan, kalimi mukhaffaf, dia punya bunyi mesti a dulu. Dia bukan bunyi al. Dia bukan bunyi macam ni. Al-ana, dia bukan bunyi macam tu. Dia punya bunyi mesti al-ana. Cuba sebut. Okey, boleh faham tak? So jangan masukkan terus. Dia kena bagi hak-hak dulu. Sama macam kita biasa sebut alif sampai ya dahulu. Ingat tak? Alif, ba, ta, tha, jim. Saya kata, daripada alif sampai ya ada berapa huruf yang paling pendek sebutan dia? Ingat lagi tak? Dah hilang habis dah. Alif sampai ya. Ada 2 huruf je kita tak baca panjang. Kalau ba, ta, tha kita baca macam mana? Ba, ta, tha. Kena panjang. So, hamzah dengan alif. Alif dengan hamzah saja kita akan baca alif. Hamzah. Kita tak baca alif. Hamzah. Kita tak baca macam tu. Ingat lagi. Jadi bila tadi sampai pada huruf jim kan contohnya kan. Ada di kalangan mereka yang baca macam ni. Jim. So betul ke salah? Sepatutnya bunyi dia yang betul? Jim. Dia bukan jim. Samalah macam dekat sini. Dia bukan bunyi dia al-ana. Salah. Bunyi dia yang betul al-ana. Sebab tu saya selalu kata dahulu wajib kita baca alif sampai ya. Supaya kita dah master dekat sana, dekat sini dah tak jadi isu dah. Baik. Jadi ada soalan tak untuk mat lazim kalimi muthaqqal? Tak ada. Senang je nak ingat. So nampak sahaja tanda mat, selepas dia ada tanda sabdu, maka kena baca berapa harakat? 6 tanpa diskaun. Okey. So kita pergi contoh yang ketiga pula. Mat lazim harfi muthaqqal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca sama-sama. Alif lam mim. Bagus juga kita sampai kat tajuk ni. Supaya nanti once kita baca kat rumah, kita bagi hak-hak alif lam mim, to sim mim dan semacamnya. Baik, alif lam mim ni berapa dia punya harakat? Kiraan dia 1 6 2 6. Walaupun ada 3 huruf, tapi panjang dia, kiraan dia 1 6 2 6. 2 dekat mana? Lam nak masuk dekat dalam mim. Boleh? Alif lam mim. So dia bukan 166 saja. Boleh? Atas kapasiti itu dia dinamakan harfi muthaqqal. Dia pasal nak kena masuk tu kan. So dia berat. Okey, kita pergi contoh ke bawah dia pula. Tasim mim. Sebut.
Waktu kita belajar dulu alif, ba, ta, tha, lepas huruf sad, lepas huruf dot, huruf ta. Betul? Ta dulu waktu kita sebut ta ke kita sebut ta? Sebab apa? Sebab dia mati dengan hamzah. Tapi kenapa dekat sini bila kita baca Al-Quran kita tak baca ta sim mim? Kenapa kita baca ta sim mim? Dekat sini dia ada kaedah tashil. Tashil ini menghilangkan bunyi hamzah. Samalah macam alif lam mim ra, alif lam ra. Kita tak pernah baca alif lam ra. Kita bunyi ra. Kita matikan bunyi hamzah. So kaedah itu dipanggil kaedah tashil, menghilangkan bunyi hamzah. Okey, jelas. Ni benda-benda ni, poin-poin ni nak kena syarah kat isteri, nak kena syarah kat anak-anak supaya dia orang tahu. Nanti once kita ajar dia alif sampai ya, tiba-tiba dia persoalkan, ayah ajar bunyi ra mati dengan hamzah, bunyi ba dan macam-macam lah kan mati dengan hamzah. Tapi kenapa bila saya baca, ayah baca tak bunyi pula? Kan? Ta sim, kenapa tak bunyi ta sim mim? So kita boleh bagi tahu yang dimansuhkan itu adalah hamzah dan kaedah itu dipanggil tashil. Kita bagi yang bawah pula. Alif lam mim sad. Okey. Jadi lam nak masuk dalam mim ada dengung ke tak ada dengung? Lam nak masuk dalam mim ada dengung ke tak? Mim nak masuk dalam sad? Ke bacaan macam ni yang betul? Lam mim sad. Betul ke salah? Bun. Betul ke salah? Alif lam mim sad. Satu kedua yang betul? Yang satu tadi saya dengung kan? Yang nombor dua saya tak dengung. So, mana yang betul? Satu kedua. Okey, bagus. Barakallahu fiq. Sebab tu kita dah pernah belajar bab idgham dahulu. Dan kita kena ingat, bertahun kita dekat Baitus Salam yang lama, kita selalu sebut alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Sampailah ke sudah, kita belajar cara eja huruf lam macam mana? Lam, alif, mim. Betul? Lepas tu, huruf sad eja macam mana? Sad, alif, dal. Okey, cantik. Jadi, kalau kita belajar ilmu mim mati pula, bila dia bertemu dengan huruf ba, dia kena dengung ke tak kena dengung? Ikhfa' syafawi. Mim mati bertemu ba, ikhfa' syafawi kena dengung. Mim mati bertemu mim kena dengung ke tak? Dengung. So dia jadi idgham mutamathilain. Tapi kalau mim mati bertemu selain daripada ba ataupun mim, maka dia tak payah dengung. Ni kita dah lepas dah ni. Tapi tak apalah. Sebab tu saya kata bagus juga kita jumpa benda ni malam ni supaya kita boleh refresh. Alamak. Baik, sekali lagi. Sekali lagi ya. Alif lam mim sad. Sebut. So nama dia mad lazim harfi muthaqqal. Harfi ke ni? Betul lah, harfi huruf-huruf kan? Baik, kita bagi contoh keempat pula. Kita nak sentuh mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf. Barakallahu fiq. Okey, siapa ada buku ke? Ada buku lebih kat belakang? Okey. Okey, kongsi dulu ke macam mana ke kalau nak dapat kan. Okey, jadi kalau kita tengok dekat qaf tu ada kena dengung-dengung ke tak ada kena dengung? Tak ada lah kan. Atas kapasiti itu juga mungkin dinamakan ianya sebagai mukhaffaf, ringan, tak payah nak tak payah. Baik, kita tengok yang bawah pula. Alif lam ra. Ta sin. Nama. Okey, sin. Cara eja sin macam mana? Sin. Sin ya
Sin, ya, nun. So, panjang dia mesti bunyi sin. Tadi waktu saya dekat Puchong tu, so kelas pertama hari ni dengan mereka. Jadi saya pun cek Fatihah masing-masing. So rupa-rupanya ramai orang baca macam ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ramai, wallah ramai. Jadi sebab tu yang kita dulu kita belajar cara eja nun, waw nun, eja sin, kan? Ataupun eja ain, macam mana saya? Ain, ya, nun. So dia mati dengan nun. Bila mati dengan nun, bibir boleh tutup ke tak boleh tutup? Kecuali mati dengan mim atau mati dengan ba, barulah bibir kena rapat. So kena perhatikan balik rumah, minta suami, minta isteri. Kita tengok dia baca, kita tengok nasta'in ke nasta'im. So kalau nasta'im salah lah. Sebab tu saya sendiri pun dah lama dah tak dengar orang baca Fatihah. Bila tadi tu macam dia jadi terkejut. Nasta'im, ramainya nasta'im. Dah tahu dah soalan sport, semua jaga dah. Okey, kita tengok dekat sini dia kata, daripada contoh-contoh tersebut di atas jelas kepada kita bahawa apabila selepas huruf mat terdapat huruf bertanda sukun asli tetap di kala bacaan bersambung atau berhenti padanya, maka dia dinamakan mat lazim. Kerana tanda sukun lazim bersama dengan huruf mat dalam satu kalimah dan lazim dimatkan dengan 6 harakat tanpa khilaf. So, bila baca macam ni kadang-kadang tak lihat tangkap. Tapi once kita dah baca contoh-contoh tadi, kita tahulah. Ketahuilah bahawa apabila mat lazim berlaku dalam satu kalimah yang bersabdu bacaan idgham, maka dia dinamakan mat lazim kalimi mutsaqqal. Seperti contoh di atas kalimah al-haqqah. Apa maksud idgham? Ingat lagi tak? Yes, memasukkan. So, kita masukkan apa kat dalam apa ni? Al-haqqah. Kita masukkan ha dalam qaf. Sebab itu dinamakan berat. Musaqqal. Pasal kita kena nak masukkan. Tapi kalau contoh sebelah dia tadi tu, al-ana, ada masuk apa-apa tak? Tak ada. Dia tak ada memasukkan. Okey. Bila diperhatikan selepas huruf ha terdapat huruf mat iaitu alif dan selepasnya terdapat huruf qaf yang bersabdu. Sebenarnya ia terdiri dari dua huruf yang sama. Qaf yang pertama bertanda sukun, manakala qaf yang kedua berbaris di atas. Ini contoh dia sebenarnya. Al-haqqah. Nampak tak tulisan dia kat situ? Ada dua qaf. Qaf pertama mati, qaf kedua hidup. Bila dua iltiqa' sakinain ataupun bila ada dua huruf yang bertemu, satu hidup satu mati, maka orang Arab dia memudahkan dengan menulis hanya satu huruf, diletakkan tanda sab. Jelas tak? Jadi setiap kali kita baca satu-satu kalimah yang di dalamnya ada huruf yang bertanda sabdu, wajib untuk kita tekan. Sebab tu bila kita baca a'udzubillahi minash, atas shin tu ada sabdu ke tak? Kena belanja bunyi minasyaitanir rajim. Atas ra tu ada sabdu tak? Salah kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tak cukup. Dia kena tekan minasyaitanir rajim. Cuba sebut. Tekan. Baru kita tahu kenapa aku kena tekan. Pasal atas huruf tersebut ada tanda sabdu. Lalu diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf berikutnya, terjadilah satu huruf yang bertanda sabdu. Macam saya syarah tadilah. Apabila mat lazim berlaku dalam satu kalimah yang tidak bersabdu, maka dia dinamakan mat lazim kalimi mukhaf. Contoh dia ada berapa dalam Quran? Satu ni je lah. Al-ana. Nampak tak? So kalau yelah, saja-sajalah kan nak buat kuis ke apa ke benda, kita boleh tanya. Mat lazim kalimi mukhaffaf ada berapa kalimah dalam Quran? Kita boleh kata ada satu je. So al-ana. Seperti contoh di atas, dalam Al-Quran resam Usmani, huruf mat lazim kalimi mutsaqqal dan mukhaffaf diberi tanda mat di atasnya. Apabila mat lazim berlaku dalam huruf bersabdu bacaan idgham, maka dia dinamakan mat lazim harfi mutsaqqal. Sebagaimana contoh 3 yang kita bacakan tadi di atas kata huruf alif lam mim, kita dah syarah tadi dah. Tengok contoh tulisan dia tu. Alif, lam alif mim, mim ya mim. Jadi bila mim bertemu mim, kan saya kata tadi dia jadi apa? Idgham.
idgham mutamathilain, idgham mithlain ke. Jadi dia kena dua harakat. Sebab tu kita baca lam mim. Cuba sebut alif lam mim 1 2 3. Lagi cantik kalau kita tengok contoh tu, kita ikut mata kita. Alif satu saja. Alif lam mim. Sekali lagi. Saya tak pasti, saya dengar ada yang baca lam. Tak betul. Lam mim. Okey, bila diperhatikan tulisan nama huruf lam campur nak masuk dalam mim, selepas huruf lam berbaris di atas terdapat huruf mad iaitu alif, dan selepasnya terdapat huruf mim bertanda sukun. Sebab eja lam alif mim, betul? So dia jadi matilah lam. Okey, dia jumpa pula serta bacaan idgham. Manakala huruf yang berikutnya adalah mim yang berbaris. Jadi mim pertama mati, mim kedua hidup. Sebab tu kita dengung. Sebab tu kalau boleh tulis cantik sikit kot, kita boleh nampak kan. Tapi dalam buku ni pun dah ada contoh dia dah. Terjadi satu huruf yang bersabdu. Silap. Manakala huruf yang berikutnya adalah huruf mim yang berbaris, lalu diidghamkan huruf mim bertanda sukun ke dalam huruf mim yang berbaris. Terjadi satu huruf yang bersabdu, di mana hukum bacaannya dinamakan idgham mithlain saghir. Yang ni saya sebut tadi. Bila mim mati bertemu mim, nama dia idgham mithlain saghir. Kalau mim mati bertemu ba, nama hukum dia adalah ikhfa. Ikhfa apa? Syafawi. Ikhfa syafawi ni cara baca dia macam mana, Abang Zul? Ikhfa syafawi ni cara baca dia macam mana? Sebiji macam kita baca iqlab. Macam mana cara baca iqlab? Kita hanya meletakkan bibir atas di atas bibir bawah dengan kondisi tak tekan. Contoh, nun bertemu ba. Mim ba'di, okey. Kan? Atas nun, kalau kita baca Quran, kita akan nampak ada huruf mim dekat atas nun tu. Dia minta kita gantikan nun supaya menjadi mim. Sebab tu nama dia iqlab. Jadi cara baca iqlab, gantikan nun menjadi mim tersebut, letak sahaja bibir. Mim ba'di. Cuba sebut. Dan dia sangat berbeza dengan alif lam mim. Alif lam tekan mim, ada beza. Nampak? Jadi ikhfa syafawi dia cara baca macam iqlab. So cuma setakat letak sahaja. Kita boleh jumpa contoh dalam muka surat 6, ambihum bi asmaihim. Kan? Ambihum dia mati dengan mim. Lepas tu ada bi asmaihim mula dengan huruf ba. So kita cuma letak sahaja. Ambihum bi asmaihim. Cuba sebut. Yang pertama pun ada iqlab, yang kedua pun ada ikhfa syafawi. So dapat ilmu malam ni insya-Allah. Apabila mad lazim berlaku dalam satu kata huruf yang tidak bersabdu, maka dia dinamakan mad lazim harfi mukhaffaf. Seperti contoh 4 yang kita baca tadi, al-ana tadi tu. Dalam Al-Quran Rasam Usmani, huruf mad lazim harfi mutsaqqal dan mukhaffaf diberi tanda mad di atasnya. Latihan mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Saya rasa cukup setakat ini. Minggu depan kita adakan latihan dahulu supaya kita nampak apa yang kita belajar pada malam hari ini. So far, Syarul ada benda tak faham? Jelas? Eti, jelas tak? Alhamdulillah. Ada siapa tak faham? Abang Hamidun? Boleh tangkap? InsyaAllah, barakallahu fikum. Jadi kalau boleh tangkap, barakallahu fik, kita terus sambung kepada bacaan Al-Quran. 8.25 dah kita pun. Hari ini kita sambung pada ayat yang ke? Muka surat? Ayat 156. 156. Okey. Okey, ayat hari ni agak panjang sikit. Jadi kita harap semua sempat bacalah insya-Allah. Selalu saya berpesan buat diri saya dan kita semua, bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa tak? Muka surat 70.
Tengok dekat atas sekali tu 70 belah kiri surah Ali Imran juzuk 4 ayat yang second last. Okey, baca sama-sama insya-Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Okay, barakallahu fiik. So kita suka nak dengar setiap orang baca. Siapa baca? Satu ayat insya-Allah sempat. Silakan Abang Midun. Bismillah. First time datang Kelana kan? Betul? Barakallahu fiik. Hayyakumullah hayatan tayyibah. Semoga Allah bagi kebaikan dan semangat selalu nak baca Quran. Kalau tak dengan kelas ana pun tak apalah. Maksudnya kena rajin baca Quran insya-Allah. Satu, ana puji, terima kasih sudi bacakan Quran, memperdengarkan. Dan nombor dua, lancar bacaan. Cuma ada cuma ni maksudnya ana nak cuba baikilah. Maksudnya ada benda nak kena polish. Bila kenal huruf, bagus. Maksudnya Allah dah ajarkan kepada kita satu kebaikan. Cuma kesempurnaan itu bila kita dapat sebut dengan setepat-tepatnya. Okey, ada beberapa kaedah, ada beberapa keadaan tadi minasyaitonir rajim. Itu semua nak kena baiki. Maksudnya ada huruf-huruf yang kita kena kenal pasti. Aku kena muncung, aku tak payah muncung. Ada beberapa part tadi yang sepatutnya kena dengung tapi kurang dengung. Ada dengung tapi kurang. Indana ma matu, bila nun mati bertemu dal jadi ikhfa hakiki. Jadi sepatutnya kena dengung 2 atau 3 harakat, tadi kurang. Jadi 1,5 saja. Indana dia tak jadi 2. Indana dia ada tu ada tapi tak cukup 2, tak cukup 3. Jadi kat situ nak kena baiki. Sama juga kat bawah tu hasratan fi qulubihim, tanwin bertemu dengan fa, kita nak kena tahu gigi kita arnab kena duduk atas bibir bawah. Hasratan fi qulubihim. So dia ada kaedah-kaedah nak kena sebut. Tapi ala kullin barakallahu fik. Nanti insya-Allah datang lagi kita cuba tacap-tacap. Taib, barakallahu fik. Silakan Syekh. Taib, barakallahu fikum. Bacaan pun bagus, lagu pun mantap, barakallahu fik. Pengawalan sahaja. Maksud kawalan ini kadang-kala yalah, once kita boleh sebut huruf tebal, huruf nipis. Tapi kadang-kala walaupun kita kata di huruf nipis, tak sepatutnya kita buka luas-luas. Contoh, bila kita baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, ma tu huruf nipis, dia bukan huruf tebal. So tak layak untuk kita baca Ar-Rahma. Dia kena baca Ar-Rahma. Once kita dah kawal, dia tak boleh kita Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. So itu
namanya tak kawal. Tapi kaedah betul, kita tahu tu huruf nipis. Cuma bila kita buka luas-luas pun tak jadi juga. Maksudnya cuba untuk kawal. So ya, dia tak buka ya, dia kena buka ya, kawal bunyi itu. So tapi bacaan memang masya-Allah. Barakallahu fiik. Silakan Abu Talha. Oh, tu tak kena tempat berhenti, tak apa. Walau tak, yalah, boleh berhenti kat mamatu tu. Cumanya yalah, tadi kalau kita sangka nafas kita kurang sampai, lebih baik kita pilih tempat yang mudah. Tadi bila sampai pada perkataan ghuzzal law kanu, tanwin bertemu lam, boleh dengung ke tak boleh dengung? Tak boleh, sebab dia idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. So bunyi dia adalah ghuzzal law. Dia tak boleh ghuzzal law. Ada sikit setengah harakat pun tak jadi. Ghuzzal law kanu. Okey, silakan. Au kanu. Bila terlalu kejar pada kalimah nak berhenti, so hak-hak dengung tersingkir. Hasratan fi qulubihim, tadi ana sangka enta nak berhenti dekat liyaj'alallah. Kan cantik berhenti kat situ. Kemudian tarik balik liyaj'alallahu dzalika. Sekali lagi liyaj'alallah. Barakallahu fik. Liyaj'alallah, kena ingat yang tebal lafzul jalalah. Lam tak pernah tebal. Jangan baca liyaj'ala. Dia mesti liyaj'ala. Liyaj'alallahu, baru jadi tebal. Jangan baca liyaj'alu, tak jadi. Liyaj'ala juga. Okey, silakan yang sebelah. Barakallahu fiik. Bagus juga, barakallahu fikum. Cuma saya ingatkan buat kita semua, pada huruf-huruf yang tak sepatutnya kita melantun, cuba sedaya upaya untuk tidak lantunkan. Hasa, kan, itu jangan ada hasa, yuha, hati-hatilah. Wallahu yuhyi wa yumit. Hasratan fi qulubihim, jangan ada hasa. Hati-hati, walaupun kita tak sedar, itulah yang dipanggil lahan khafi, kesalahan yang sangat-sangat tersembunyi. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita, bagi taufik inayah buat kita, dan dapatlah kita membaca dengan lebih tepat satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan muslimat nak baca? Tak? Okey. Taib, jadi saya suka nak dengar ramai-ramai baca sebelum saya baca dan kita ambil manfaat daripada ayat ini. Tolong ramai-ramai baca daripada mula. Ya ayyuhalladzi. 1, 2, 3. Terus ya ayyuhalladzi. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu. Okey, sambung. Barakallahu fiikum. Baik, saya baca sebelum kita, saya baca sekali imbas, kemudian kita ambil manfaat daripada pembacaan ini dan kita berhentilah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت Wallahu bima ta'maluna basir. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada malam hari ini. Allah Ta'ala berpesan kepada kita yang mengaku kita ini beriman hanya kepada Allah, hari akhirat, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, wahai orang-orang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian menjadi sebagaimana kejadian orang-orang kafir. Yang mana mereka ini waqalu li ikhwanihim, saat mereka bersama dengan teman-teman mereka di waktu mereka melakukan idza darabu fil ard, sedang melakukan perjalanan, au kanu ghuzza, ataupun ketika mereka berada dalam peperangan, antara ucapan mereka kata apa? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalaulah pihak-pihak mereka itu senantiasa bersama-sama dengan kita, pastilah mereka tak akan mati ataupun tak akan diperangi. Jadi orang-orang kafir kadang-kala
dalam keadaan mereka ni Allah Ta'ala bagi menang banyak hal. Kalaulah tidak dalam peperangan sekalipun, dalam etika kehidupan, kita boleh tengok hari ini pun kan, berapa ramai orang-orang non-Muslim yang Allah Ta'ala beri kepada mereka kekayaan. Nun jauh di hati mereka ada urusan yang mereka kata, kenapa tidak mereka follow kita? Kalau mereka follow kita, tentu mereka pun akan senang macam kita. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kenapa mereka sampai tergamak sebut ucapan begitu? Kan kita tahu pada muka surat 19 yang kita dah lepas dahulu kalanya, Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesekali Yahudi dan juga Nasrani tak akan pernah redha ke atas kalian sampailah kalian mengikut jejak langkah mereka. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? La tattabi'unna sunanun man kana qablakum. Kalian ini satu waktu pasti akan mengikut sunnah-sunnah orang-orang terdahulu sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta idza dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi, kalaulah mereka ni masuk dalam lubang biawak sekalipun, apa kita akan buat? Kita akan cuba nak follow. Jadi benda yang mereka, Yahudi dan juga Nasrani, sampai ke hari kiamat inginkan kita senantiasa tinggalkan agama yang dibawa oleh Rasul untuk kita duduk di atas jalan agama mereka. Sebab tu terpacul ucapan macam ni. Dia berkata, buat apalah susah-susah pergi Mekah, tak boleh potong rambut, tak boleh potong misai, tak boleh apa kan? Tak boleh pakai perfume, tak boleh nak bersama dengan pasangan. Kalau dia duduk dengan kita, tak payah susah-susah kat sana kan, kita happy je kat sini. Boleh pergi pub, boleh pergi disco, boleh minum arak. Allah Ta'ala kata, kenapa mereka diuji dan dibenarkan untuk sebut ucapan begitu? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Dengan ucapan itulah suatu hari nanti Allah Ta'ala akan timpakan ke atas mereka kekecewaan yang sangat dahsyat di dalam hati mereka. Bila benda itu akan berlaku? Hari kiamat kelak. So kita sangat-sangat berharap, berdoa pada Allah, semoga kita tak termasuklah di kalangan mereka yang hari ini kita mendabik dada, tapi menjelang hari kiamat, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Hari ini kami dah yakin dah, ya Allah. Kiamat. Allah kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah engkau wahai Muhammad melihat perihal mereka sang pendosa itu, mereka berdiri di hadapan Allah dalam keadaan kepala mereka nakisu. Apa nakisu? Tunduk. Kenapa mereka nakisu ru'usihim 'inda rabbihim? Tundukkan kepala. Ada dua sebab, malu dan juga takut. Malu sebab apa? Sebab mereka sedar yang mereka telah pun meninggalkan kebenaran, dan takut untuk bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah berlakunya permohonan Rabbana absarna wa sami'na, Tuhan kami sekarang kami dah lihat, kami dah dengar, farji'na, kembalikanlah kami sekejap atas muka bumi untuk apa? Na'mal salihah, kami nak buat amal saleh. Inna muqinun, hari ni kami dah begitu yakin dah wahai Allah. Tapi benda tu dah, ini yang kita kata tu, benda yang dah lepas, tapi pastilah tak akan pernah dapat diulangi. Kita pun hari ni usia kita berbeza-beza. Saya 30-an kot. 20-an ada. Alhamdulillah muda lagi lah. So 20-an, 30-an, bun belasan. Kan? Okey, jadi nak bagi tahu kepada kita, walaupun kita ni belasan tahun ataupun puluhan tahun, kita tetap juga ada benda-benda yang kita kesal pada hari-hari yang sudah. Betul tak? KAT rasa okey je kehidupan hari ni. Kan mesti ada contoh macam saya kan. Mak ayah dah tak ada dah. Untuk hari-hari yang kita tempuh sekarang ni, kadang-kadang sampai satu waktu, kalaulah dia sampai, kalau mak ayah aku hidup lagi, mesti waktu ni aku nak bawa keluar makan ke, nak picit kaki ke, picit kepala ke. Tapi benda tu benda yang boleh berlaku ke tak boleh berlaku dah? Tak boleh dah. Dan inilah yang Allah kata, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah Ta'ala uji kita ni sampai satu keadaan kita sangat-sangat menyesal. Faham tak? Jadi atas pelajaran ayat pada malam hari ini, jangan sampai kita tergolong di kalangan mereka lah. So untuk mak ayah kita yang dah wafat, kita nak kena buat apa? Doa lah. Dia tunggu doa kita. Rabbighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ada duit lebih sikit, belanja kawan-kawan makan, kita pun senyap je, duduk seorang-seorang diam, cakap dengan Allah, ya Allah,
Kalaulah ada hasil daripada sedekah dan belanja makanku ini buat mereka, sampaikan pahalanya buat ibu ayahku. So sampai benda-benda yang sampai, kita buatlah. Wallahu yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Kita tak ada kuasa langsung lah. Okey. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala bagi ingat kepada kita, dialah Allah yang maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Sebab tu saya sebut di awal-awal tadi, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Ta'ala perhatikan dan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan mukminin salihin, dan Allah Ta'ala tempatkan kita di dalam syurganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga amin ya rabbal alamin. So kita berhenti dekat sini insya-Allah untuk kita salat isyak jamaah. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.